6% lebih kurangnya untuk subjek matematik dan juga bahasa, ya, belajar menulis dan mengira, membimbangkan ataupun tidak. Sangat membimbangkan. Kerana kalau tahu 3M itu adalah asas kan untuk seseorang murid ataupun anak kita tu mengetahui secara lebih dalam lagi untuk proses pembelajaran yang seterusnya. Kan? Jadi tadi disebut juga antara faktornya adalah ketika pandemik. Mungkin itu juga faktor yang cukup besar. Apatah lagi kalau masa tu kalau anak-anak kita yang baru nak masuk sekolah tapi tak masuk sekolah. Tak masuk sekolah. Ada pula ibu dan bapa yang mungkin tiada peranti, tiada sambungan internet yang sesuai dan sebagainya. Infrastruktur menjadi tanda tanya. Jadi kita juga akur dengan juga kesusahan para guru, ya, dalam mengajar anak-anak yang keciciran ini dengan kelas yang terlalu besar sekarang ni. Kalau darjah 1 saya dengar ada kelas yang sampai 57, 58 budak-budak. Kalau cikgu itu tak sampai ke belakang juga, macam mana kita nak membawa mereka ke depan? Jadi di sini kita akan berdiskusi dengan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad bersama-sama kita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Nas Ana Fariha. Ya, Doktor. Okey, tadi sedikit Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Doktor. Allahu Akbar. Okey, tadi sedikit bisa kita kongsikan, Doktor, berkenaan dengan angka yang cukup besar juga berkenaan dengan keciciran ini dan juga antara faktornya ketika pandemik. Mungkin kita nak tahu juga, Doktor, adakah masalah keciciran ini berlaku baru sekarang je ke, disebabkan pandemik je ke, ataupun sebenarnya benda ni, isu ni sudah berlaku pada dulu lagi, cumanya mungkin semakin kritikal kerana pandemik. Betul. Baik, kalau kita lihat lagi sejarah pendidikan negara kita, keciciran ni dah berlaku lama. Malah kalau kita lihat di tahun 50-an, awal merdeka sehingga tahun 70-an tu, keciciran pendidikan ni sampai ke peringkat 60%. Maksudnya ramai anak-anak kita yang bersekolah rendah tu pada tahun-tahun 60-an, 40-an tu datang sekejap kemudian tak datang sekolah terus. Sebab tu kalau kita masih ingat pada tahun 1972, Kementerian Pelajaran Malaysia pada itu, mereka telah melaksanakan apa yang dipanggil sebagai kajian keciciran pendidikan tahun 1972. Ini arahan daripada kabinet pada waktu itu, dan apa yang berlaku adalah hasil daripada laporan itu. Beberapa langkah telah diambil untuk kita mengatasi masalah keciciran, dan alhamdulillah hasil daripada tindakan daripada tahun 70 itu akhirnya kita dapat mengurangkan keciciran sehinggalah sekarang ni kalau kita lihat keciciran kita kurang daripada 10% lah. Itu satu tindakan usaha yang baik daripada pihak kerajaan, khususnya daripada KPM pada waktu itu dan juga sepanjang tahun yang lalu lah. Ini usaha-usaha yang semakin berterusan. Dia tidak terhenti. Isu keciciran ini adalah satu isu berterusan dan kita kena pantau pada setiap masa. Kalau tidak, dia akan berkembang ataupun membiak. Jadi kalau kita lihat secara umum, Fariha, kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya keciciran ini dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia panggil keciciran persekolahan. Maksud dia tercicir pada alam sekolahan. Dia berhenti sekolah lebih awal. Sepatutnya sekolah rendah 6 tahun. Tapi mungkin dia masuk 3 tahun kemudian dia berhenti sekolah. Banyaklah faktor-faktornya, nanti kita boleh bincangkan. Yang keduanya adalah keciciran pembelajaran. Ini yang lebih serius sebenarnya, sebab kita suka nak mengesan keciciran pembelajaran. Maksudnya anak ni datang ke sekolah tapi dia tercicir. Dia tak belajar, dia tak menguasai apa yang disampaikan oleh guru dan seperti yang kita disebut oleh Nas tadi, misalnya 3M kan. Dia datang ke sekolah tapi dia tidak menguasai 3M. Jadi tak boleh membaca dengan baik, tak boleh menulis dengan baik, tak boleh mengira dengan baik. Jadi ini juga satu bentuk keciciran yang kita panggil sebagai keciciran pembelajaran. Datang ke sekolah tapi tidak ada pencapaian dalam pembelajaran dia. Yang pertama tadi kita panggil keciciran persekolahan, itu berhenti teruslah. Berhenti sekolah ni ada dua faktor utama lah kalau ikut kajian. Yang pertama ni sebab dia miskin, datang dari keluarga miskin, jadi ibu bapa tidak mampu untuk menyara persekolahan anak-anak. Jadi anak-anak ni akan berhenti. Biasanya di peringkat sekolah menengah, banyak kajian menunjukkan bahawa anak-anak lebih cenderung ataupun peratusnya lebih tinggi di sekolah menengah, sekitar 3, sekitar 4. Ramai yang berhenti sekolah. Kerana ada yang miskin dan mereka nak bekerja segera untuk dapat upah dan sebagainya. Jadi kalau keciciran persekolahan dia kurang, tapi dia lebih kepada ciciran pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dua faktor ini yang tadi diceritakan oleh doktor, ya Fariha, keciciran daripada
pembelajaran dan juga keciciran dari persekolahan. Jadi semua ini kita boleh rangkumi, maklumlah kita baru saja keluar daripada pandemik COVID-19 dan kita juga faham akan apa dilalui oleh ibu dan bapa. Kita sendiri pun ibu dan bapa juga ya. Jadi adakah ini antara punca-puncanya dan apa lagi yang kita tersasar atau tercicir? Ya, betul Nas. Sebenarnya pandemik selama lebih kurang 2 tahun setengah ni, sekolah kita ditutup lama, lebih kurang 250 hari berterusan. Jadi memang dia memberi kesan kepada pembelajaran anak-anak kita, khususnya apa yang Fariha sebut tadi, anak-anak di tahun 1, tahun 2. Sebab mereka baru masuk sekolah, belum kenal secara lengkap lagi membaca menulis mengira, tiba-tiba sekolah ditutup. Jadi apa yang berlaku itu menyebabkan mereka tidak ada kemahiran membaca. Ini memang berlaku dan kalau kita lihat berdasarkan banyak tinjauan yang telah dilaksanakan termasuk daripada KPM sendiri menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dari segi bilangan murid-murid yang keciciran 3M ini. Jadi bilangan mereka meningkat khususnya di peringkat sekolah rendah. Jadi memang KPM telah mengambil beberapa tindakan yang saya fikir tindakan yang baik. Misalnya diadakan plan. Plan ni maksud dia program literacy, numeracy untuk anak-anak kita catch up supaya mereka dapat segera membaca. Juga banyak program-program like outreach program, menyediakan bahan-bahan bacaan yang lebih banyak dan guru-guru pemulihan. Kita lakukan itu untuk memastikan anak-anak yang ketinggalan ini dapat segera dipulihkan, jadi mereka dapat berada bersama rakan-rakan yang lain yang normal ataupun yang mempunyai tahap 3M yang baik. Okey, itu antara sebahagian daripada langkah-langkah yang dah ambil kan, macam outreach dan sebagainya, kelas pemulihan, kelas pemulihan dan sebagainya. Tapi doktor, kita nak tahu juga dalam keadaan sekarang ini kan, kalau kita lihat isu keciciran pembelajaran ini umpama perlu diberikan penekanan kepada ibu bapa, kepada pihak sekolah, kepada guru-guru dan sebagainya. Tetapi bagaimana? Apa lagi sebenarnya kalau boleh dibantu? Kan? Sebab kadang-kadang segelintir, sebab tahu doktor, ibu bapa bekerja sepenuh masa sekarang ni kan. Jadi kadang-kadang bila dah kedua-duanya bekerja, kadang-kadang tak sempat nak tengok anak dan sebagainya. Apa lagi sebenarnya program yang boleh kita suntik untuk memastikan bahawa keciciran pembelajaran ni dapat diatasi, diselesaikan? Okey, baik. Terima kasih. Yang pertama sekali, bahagian yang besar yang menjadi faktor kepada keciciran pembelajaran ni, kita tahu dia adalah datang daripada keluarga yang miskin. Itu yang pertamalah. Jadi kalau kita tengok memang dilakukan banyak agenda membangunkan ataupun membantu keluarga daripada B40 ni untuk murid-murid, bantuan awal persekolahan, bantuan peralatan pembelajaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kita kena bantulah berterusan keluarga anak-anak B40. Sebab tu KPM pada saya kena ada data raya ataupun senarai data bilangan murid-murid yang berada dalam kelompok ini. Supaya apabila berlaku, misalnya sekarang kita berlaku banjir misalnya kan, bulan ini akan rentan ataupun vulnerable. Maksudnya mereka mudah terjejas. Disebabkan oleh kemiskinan tadi. Jadi mereka tak dapat hadir ke sekolah dan sebagainya. Macam banjir baru ni kan. Begitu juga dengan sekarang kita bercakap soal cuaca panas. Mungkin ada sekolah ditutup misalnya. Itu pun juga akan menyebabkan berlakunya kerentanan kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama miskin. Jadi banyaklah kerajaan buat untuk benda ni, tapi ibu bapa dan khususnya PIBG kena cakna lah tentang apa bentuk bantuan yang kerajaan sediakan. Yang keduanya ada juga kumpulan anak-anak OKU ataupun kurang upaya, anak-anak yang bermasalah pembelajaran ataupun anak-anak yang berhadapan dengan sakit yang berpanjangan, mereka terpaksa keluar masuk hospital kan. Ini juga adalah kumpulan yang perlu dibantu sebab mereka memerlukan bantuan sokongan dari segi kewangan, dari segi nasihat, dari segi bimbingan. Dan ada, kalau masih ingat, kita ada sekolah dalam hospital dahulu kan. Kita di sekolah ni kita tak nak anak kita ketinggalan. Walaupun dia berada di hospital, mereka masih terus belajar, khususnya untuk memastikan mereka menguasai 3M. Membaca menulis mengira. Sebab 3M ni adalah asas kepada pendidikan. Kalau dia tidak menguasai 3M, kita bagi apa pun kepada dia untuk belajar, dia tak boleh kuasai. Sebab asasnya tidak ada. Jadi itu yang kedua, OKU. Yang ketiga lah, ada kumpulan murid di kawasan pedalaman. Ini ada satu kumpulan murid yang mudah tergugat apabila berlaku keadaan bencana ataupun jalan raya yang tidak baik, musim hujan. Jadi mereka mudah untuk tidak hadir ke sekolah, akhirnya mereka juga akan mempunyai keciciran pembelajaran. Begitu juga dengan anak-anak di kalangan masyarakat orang asli
juga banyak isu. Jadi kalau kita lihat banyak sebab yang menyebabkan berlakunya keciciran pembelajaran ini, dan setiap satu itu memerlukan solusi ataupun penyelesaian yang berbeza-beza. Tetapi setakat ini kalau saya lihat kepada apa usaha yang dilakukan oleh PM itu, memang ada usaha. Dilihat untuk orang aslinya ada, untuk anak-anak OKU-nya ada. Kita bersyukurlah kerana kita mempunyai sebuah kementerian yang dapat memberikan fokus kepada usaha membantu kumpulan yang memerlukan. Tapi itu usaha ini tidak cukup sebab bilangan yang keciciran pembelajaran itu sangat besar, ratusan ribu. Jadi usaha ini tidak hanya tertumpu kepada KPM. Ibu bapa, pemimpin masyarakat setempat perlu juga bersama untuk membantu supaya anak-anak yang keciciran 3M ni kita dapat bantu dengan segera. Dan insya-Allah kepada ibu bapa yang sedang menonton sekarang ini, harap-harap tidak melata terlalu cepat kerana ini merupakan suatu masalah yang dihadapi seluruh dunia, ya. Dan kalau kita tengok umum mengetahui tiap-tiap tahun peruntukan belanjawan untuk sektor pendidikan memang antara yang tertinggi setiap tahun. Tahun ini 2023 55 bilion. Jadi dalam usaha kerajaan untuk memberi dana untuk membangunkan sektor pendidikan, kita juga tumpukan perhatian kepada tenaga kerjanya, guru-guru yang berkhidmat. Dan kita ibu bapa pun kita akur dengan dedikasi guru-guru kita untuk mendidik anak-anak kita walaupun pembelajaran dan pengajaran dari rumah sewaktu pandemik dan sebagainya. Kita akur. Tetapi adakah ia mencukupi? Terutamanya kalau kita nampak ada di antara guru-guru, sebahagian besar guru-guru yang masih menggunakan kaedah tradisional. Kita juga tahu 50 anak-anak nak jaga tu memang susah. Pendapat doktor? Silakan. Ya, betul. Salah satu cabaran utama kepada sistem pendidikan kita, terutamanya di peringkat sekolah rendah adalah bilangan guru dengan nisbah murid yang agak tidak stabil. Kalau yang terbaiknya adalah satu guru kepada 20 murid. Itu yang cantiklah dalam bilik darjah kita. Itu telah dipiawaikan oleh pakar-pakar pendidikan di peringkat antarabangsa. Satu guru pun 20 murid. Ada negara di dunia yang cuba bergerak ke arah yang lebih baik. Satu guru 16 murid. Dia orang sedang mencapai tahap itu. Tapi kalau satu kelas itu satu guru sampai 45-50 murid, memang tidak akan ada kemungkinan untuk guru memberikan perkhidmatan dia yang terbaik. Disebabkan oleh satu adalah bilangan murid yang ramai, yang keduanya adalah masa yang pendek. Kalau kita lihat sistem kita, matematik misalnya 40 minit. Dalam 40 minit itu guru terpaksa melakukan berbagai perkara. Mengajar, memantau, menilai. Dia perlu melakukan berbagai perkara. Jadi dia tak sempat nak bagi yang terbaik kepada anak-anak kita. Mungkin ada satu lagi faktor, doktor, kalau saya boleh sampuk sikit. Kesuntukan guru-guru yang berwibawa. Seramai 10,000 guru. Kita tak cukup 10,000 guru di negeri-negeri seperti Johor, Selangor dan sebagainya. Macam mana? Ya, betul. Satu cabaran. Kita walaupun kita nampak 2 tahun berturut daripada tahun 2022-2023, kita membuat pertambahan guru. Yang pertama seramai 18,000, 17,000 lebih. Kemudian sekarang kita buat 19,000. Itu pun sebenarnya masih belum mencukupi. Khususnya di sekolah kawasan bandar. Sebab sekolah kawasan bandar ni sekarang ni dah jadi sekolah yang sesak murid. Jadi ada guru yang dah ramai guru lah yang burn out. Dah tak boleh nak cope dah sebab terlalu banyak kelas yang dia kena ajar, terlalu banyak perkara yang dia kena uruskan untuk pendidikan anak-anak kita. Sebab itu pada saya penekanan kepada menambah bilangan guru yang berwibawa seperti yang Nas sebut tadi. Kita tak nak ambil guru sandaran je kan. Kita nak guru-guru yang betul-betul option dia itu adalah guru mata pelajaran tersebut. Dia dapat mengajar dengan cara-cara yang terkini, teknologi terkini kan. Jadi dengan ini anak-anak kita akan rasa seronok untuk belajar. Anak-anak kita sekarang ni dia terdedah kepada teknologi. Jadi kalau dia di rumah ada teknologi, ada gadget, semua dia belajar melalui banyak info daripada internet. Pergi ke sekolah dia dengar cikgu cakap 40 minit, dia tidur lah. Fokus dia dia tak seronok hari. nak tidur, dia tak seronok nak belajar dengan cara yang lama macam zaman saya dulu lah misalnya kan. Jadi tak boleh. Cikgu hari ini kena berubah dengan berasaskan teknologi. Teknologi dah jadi papan hitam lah hari ini. Jadi kalau tak ada teknologi pendidikan dalam classroom tu, murid-murid tidak akan enjoy, tak akan seronok, tak akan berminat untuk meneruskan pembelajaran yang 40 minit ataupun 2 masa panjang, masa 1 jam lebih. Masa dengar ada cikgu cakap. It's not.
Tepat sekali Bukan doktor. sahaja cabaran kepada ibu bapa untuk membesarkan anak-anak zaman sekarang, tetapi guru-guru juga mempunyai cabaran yang sangat besar juga untuk memberi pendidikan yang sewajarnya kepada generasi baharu ini. Kan perlu kreatif, inovatifnya dan sebagainya. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Dr. Anwar Ahmad kerana bertukar fikiran bersama-sama kami, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Teruskan usaha doktor untuk menyuluhkan cahaya terutamanya dalam sektor pendidikan ini. Terima kasih doktor.